Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini adalah bab 6, 6.2 hukum linear dan hubungan tak linear. Okey, kita lihat bentuk tak linear untuk sebuah graf. Okey, ini adalah bentuk tak linear. Okey. Dan persamaannya, okey, y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 1. Okey, untuk subtopik ini kita nak ubah bentuk tak linear ini kepada bentuk linear. Okey, bentuk linear ni, ini adalah bentuk linear. Yang sebelah kanan ini adalah bentuk linear. Di mana dia punya persamaan akan berubah menjadi y sama dengan 3x tambah 1. Ataupun bentuk armnya untuk garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Okey, jom kita lihat syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Okey, untuk persamaan y sama dengan mx tambah c ini, okey, y dan x ini adalah pemboleh ubah. Okey, kemudian m dan c hanya pemalar. Apakah pemboleh ubah? Pemboleh ubah ini adalah huruf sahaja dan pemalar adalah nombor sahaja. Okey, apa yang boleh diwakili dengan y? Okey, y adalah kombinasi y dan x. Okey, ini antara yang boleh diwakili untuk y besar ni ya. Dan boleh juga digantikan sebagai log. Okey, log y. Okey, untuk x pula, okey, kombinasinya x, xy. Dia juga 1 per x. Okey, yang ada x lah untuk yang x besar ni ya. Sebab yang ada x tu, nombor sebelahnya kita akan anggap sebagai kecerunan. Okey, yang tak ada x ini, c ini, dia adalah pintasan y. Okey, tengok ini. Y sama dengan ax tambah b per x. Kita nak tukar ke y sama dengan mx tambah c. Okey, ada dua kaedah. Okey, kaedah yang pertama, okey, kalau kita tengok dulu awak tengok dulu ni, y sama dengan ax tambah b per x. A dan B dua-dua ada x. Okey, kita nak jadikan salah satu ni tak ada sebutan x. Okey, tak ada pemboleh ubah x. Sebab yang tak ada pemboleh ubah x itulah adalah c. Okey, jadi y sama dengan ax tambah b per x ini. Okey, so kaedah pertama ni cikgu dah harapkan. Cikgu dah harapkan semua ni dengan x. Okey, bila cikgu dah harapkan semua dengan x, cikgu akan dapat yx sama dengan ax. Cikgu dah harap x dan tambah b per x. Okey, ni darab x yang dalam kurungan biru. Jadi tengok apa hasilnya. Xy sama dengan ax kuasa 2. Okey, x yang ini kita cancelkan jadi b. Jadi dapat tak macam ni? Y sama dengan mx tambah c. Okey, tujuan kita tadi nak salah satu ni dia tak ada pemboleh ubah x. Jadi berjayalah yang b ni dah tak ada x. Okey. Okey, kita bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c. Jadi y besar kita adalah xy, x kita adalah x kuasa 2, kecerunan kita adalah a di sini dan pintasan y, c kita adalah b. Okey, kita tengok kaedah yang kedua. Sama soalan yang sama sekarang. Maksudnya dalam persamaan yang sama kita boleh buat pelbagai cara. Yang ini ada dua cara lah. Satu lagi ni bahagi semua dengan x. Okey. Bila kita bahagi semua dengan x, okey, tengok y bahagi x, ax bahagi x, tambah b per x bahagi x. Jadi kita akan dapat y per x, yang ini cancel, tinggal a sahaja dan b per x kuasa 2. Okey, yang mana tak ada x dah? Okey, yang dah tak ada x adalah a. Jadi a ni adalah c. Okey, jadi kita bandingkan. Okey, ini saya susun semula. Saya susun semula dalam bentuk y sama dengan mx tambah c yang ada x tu di depan. Cikgu bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c ni. Okey, jadi y besar kita adalah y per x. Okey, x besar kita adalah 1 per x squared. Okey, x squared ni kan kat bawah kan. Jadi atas ni 1 lah. Okey, kemudian m kita adalah b. Okey, sebab b ni yang ada geng, ada x. Okey, yang a tak ada. Jadi c itu adalah a. Okey, tukarkan setiap persamaan tak linear berikut kepada bentuk linear y sama dengan mx tambah c. Seterusnya nyatakan nilai y, x, m dan c. Okey, ini soalannya. Y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2. Okey, jadi cikgu memilih yang x-nya kuasa paling kecil lah. Okey, cikgu nak buat apa? Cikgu nak bahagi semua dengan x kuasa 2. Okey, jadi bila cikgu bahagi, okey ni persamaan ni semuanya cikgu bahagi dengan x kuasa 2. Jadi yang terhasil ialah
y per x kuasa 2 sama dengan, okey, ini kuasa 2. Kita boleh hapuskan kan? Boleh mudahkan jadi 4x tolak. Okey, x kuasa 2 habis, tolak 9. Jadi step seterusnya, bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c. Jadi y besar kita kat sini adalah y per x kuasa 2. Okey, x besar kita adalah x. Okey, dan kecerunan, okey, sekali lagi sebelah yang ada x. Okey, 4 lah. Dan c yang tiada pemboleh ubah. Okey, nombor yang tiada pemboleh ubah itu adalah c. Jadi c sama dengan negatif 9. Okey, kalau kita tengok pula soalan seperti ini, y sama dengan PQ kuasa x. Okey, ini melibatkan kuasa. Okey, apabila melibatkan kuasa, kita perlu logkan kedua-dua belah persamaan. Guna logaritma yang pernah dipelajari sebelum ini ya. Jadi cikgu akan logkan log y sama dengan di log P. Okey, yang x ni kita boleh bawa ke depan. Okey, PQ tu dia boleh jadi tambah lah. Dia jadi tambah. Jadi x di depan lah. Di depan Q ni anak pandang ni. X di depan Q. X log Q. Okey, jadi sekarang ni kita bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c. Okey, yang mana ada x? Yang ada x yang log. Okey, log q Yang ada x yang ada log q. Jadi log y sama dengan, okey, ni cikgu susun semula lah. Okey, dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi x log q di depan tambah log p. Jadi kita bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c. Y besar kita adalah log y. X besar kita adalah X. Kecerunan kita adalah log Q. Dan C kita adalah log P. Okey. Okey, seterusnya yang ini. Okey, ini ada jadual. Okey, jadual di bawah menunjukkan data yang menghubungkan pemboleh ubah X dan Y oleh persamaan Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Okey, ini jadualnya. Dan ini adalah kita standard pembelajarannya ada di atas sini ya. Okey, tukarkan persamaan tak linear Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 kepada bentuk linear. Okey, langkah pertama kita perlu tukar dulu persamaan tak linear ni kepada bentuk linear. Jadi Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX kuasa 2. Cikgu bahagi semua dengan X kuasa 2. Macam ni dan cikgu akan dapat Y per X kuasa 2 sama dengan AX tambah B. Ni ya. Okey, bila kita selesaikan dapat yang ini. Di sini pun jelas ada salah satu yang tak ada X iaitu B. Selepas itu, arahan kedua B, plot graf Y per X kuasa 2 melawan dengan X dengan menggunakan skala yang sesuai pada paksi X dan paksi Y per X kuasa 2. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, jom kita lihat. Okey, dekat sini. Okey, cikgu dah sekalikan di sini ya. Okey, sekarang ni tengok kita nak graf Y per X kuasa 2. Dekat jadual nilai, kita ada X dan Y sahaja. Jadi cikgu tambah, okey, satu row untuk X kuasa 2. Maksudnya nilai X ni yang atas, semuanya cikgu kuasa 2 kan. Guna kalkulator sahaja. 0.5 kuasa 2 dapat 0.25. 1 kuasa 2 dapat 1 dan seterusnya. Okey, untuk Y per X kuasa 2 macam mana cikgu dapat row yang biru ni? Okey, ini Y awak ambil yang dekat yang row hijau. Jadi bahagikan dengan X kuasa 2 kita dah kira tadi sini. 0.25. Okey, jadi dapat 1.24 di sini. Okey, begitulah untuk yang lain. Semuanya awak guna kalkulator dan pastikan nilai yang awak bahagi itu betul. Okey, Y yang row hijau dengan yang row orange ni ya. Okey, row kuning ke orange ya untuk X kuasa 2. Setelah kita dapat nilai ini, jadi kita keluarkan kertas graf. Okey, kita pun lukis paksi macam biasa nak lukis garis kan. Okey. Jadi kat sini cikgu labelkan Y per X kuasa 2 di atas sini. Kemudian ada paksi X. Okey, yang ini cikgu terus letak dia punya skala. Kalau kita tengok X ni dia dari 0.5 ke 3. Jadi cikgu letak 1, 2, 3 lah.
2 cm 1 unit. Okey. Kemudian untuk Y per X kuasa 2 pun sama. Okey, awak tengok dulu julat dia tu kena tak? Okey, ni 1.24 hingga 5. Jadi okeylah. Okey, cukup Okey, seterusnya kita lihat terus nilai X yang atas. Okey, dan juga yang bawah sekali. Okey, nilai ini yang kita gunakan untuk plot. Kita tengok 0.5 dan 1.24. 0.5 di sini 1.24 lebih kurang di sini. Okey, sebab 1.5 di tengah kan. Okey, lebih kurang sini. Kemudian kita ada 1 dan 2.05. Okey, 1, 2.05. Bukan 2.5 Kalau 2.5 di setengah ni. Tapi sekarang 2.05. Kemudian 1.5. Okey, 1.5 dekat garis ini. Kemudian ini 2.75. Okey, di situ. Kemudian seterusnya 2 dengan 3.5. Ini memang tepat dekat sini Okey, 2 dan 3.5. Dan 2.5 ini 4.21. Dan terakhir 3 dengan 5 atas ni Okey. Dah dapat garis tu, kita perlulah buat garis lurus penyuaian terbaik. Dah belajar sebelum ni. Garis penyuaian terbaik. Jadi, cikgu keluarkan pembaris. Okey, dan awak kena betul-betul pastikan dia sama balance titik tu. Ataupun lebih paling banyak yang kena pada garis lagi bagus Okey, cikgu dapat di situ. Okey, nampak balance Sebab garis ni ada satu titik tak kena di sebelah sini dan juga sebelah sini. Okey lah tu Okey. So, daripada yang ini, barulah boleh kita jawab soalan seterusnya Daripada graf, cari nilai A dan nilai B. Okey. Persamaan kita dapat tadi, bila kita tukar dapat Y per X kuasa 2 sama dengan AX tambah B. Okey, yang tadi kan. Jadi, nilai A kita tu adalah kecerunan kan, sebab di sebelah X. Okey, ini adalah M. Okey. Okey, jadi cikgu ambil titik yang betul-betul kena lah pada garis ni Okey, titik yang terakhir ni, dia betul-betul kena pada garis, cikgu ambil dia. Dan satu lagi, titik ni. Dia sebenarnya kalau titik tu lagi jauh jaraknya, lagi jitu dia punya penilaian tu. Tapi ni cikgu ambil yang jelas kena Okey, jadi 35 dan juga 2 dan juga 3.5. Okey. Okey, seterusnya cari kecerunan macam biasa. X1, Y1, X2, Y2 dulu kan. Okey, jadi 5 tolak 3.5 dan 3 tolak 2. Okey, jadi dapat 1.5. Kalau awak nak pilih 35 dengan yang last ni, yang ni pun okey, boleh, tak ada masalah Okey. Okey, seterusnya. Okey, B ini adalah C. C itu apa? C itu pintasan Y. Okey, pintasan Y maksudnya dia dekat sini. Dekat paksi Y ni. Okey, dekat sini Okey, kita baca di sini. Okey, baca dekat situ. Jadi, kita akan dapat, cuba dapat kat sini 0.5. Lebih kurang 0.5. Okey, maka kat sini nilai A cikgu adalah 1.5 kerana A itu adalah kecerunan. Dan C cikgu adalah B C ni mewakili B iaitu 0.5. Okey, itu sahaja penerangan untuk video kali ini. Sekiranya ia memberi manfaat kepada kamu, silalah share, like dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.